Hai, bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali, Ustaz ingin memperkenalkan diri Ustaz. Nama diberi ialah Muhammad Nur Firdaus bin Tawadu. Boleh dipanggil dengan gelaran Ustaz Firdaus. Seterusnya, pada hari ini, kita akan mempelajari satu subjek ibadat tahun 4 yang bertajuk najis dan cara menyucikannya. Jadi, jom kita mempelajari ilmu najis dan cara menghilangkan atau menyucikannya. Sebelum itu, boleh tak adik-adik semua ikut Ustaz membaca doa sebelum belajar? Jom kita pergi kepada doa sebelum belajar. Jom. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada hari ini pembelajaran kita diberkati dan diradai Allah, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan doa sebelum belajar kita pada hari ini. Seterusnya, kita pergi kepada sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, izinkan Ustaz membaca satu hadis berkenaan hadis menuntut ilmu. Jadi, jom kita pergi kepada bacaan hadis menuntut ilmu kita. Jom. Dan hadis yang ke-14 yang bertajuk kewajipan menuntut ilmu. Jom sama-sama dengan Ustaz kita baca hadis ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ustaz ulang. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Maksudnya, menuntut ilmu itu
satu kefarduan ke atas setiap orang Muslim. Ustaz ulang. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, kita diwajibkan mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang paling mulia ialah mereka yang berilmu. Dan yang ketiga, menuntut ilmu adalah fardu ain bagi orang-orang Muslim. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua dipermudahkan dalam menghafal hadis ini. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan hadis kita yang bertajuk Hadis Menuntut Ilmu. InsyaAllah, dengan bacaan hadis tersebut, kita boleh mengamalkan menuntut ilmu di mana sahaja kita berada dan sejauh mana kita pergi. InsyaAllah, ilmu itu bermanfaat untuk diri kita semua. InsyaAllah. Jadi, seterusnya, bolehlah kita pergi kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang bertajuk najis dan cara menyucikan dan menghilangkannya. Jom kita pergi kepada tajuk tersebut. Jom. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita pergi kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini dulu. Yang pertama, membaca pengertian najis dengan lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua pula, menyenaraikan 6 daripada 7 najis-najis. Yang ketiga, menyebut 7 perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Itulah 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita boleh memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jom! Najis dan cara menghilangkannya. Bersama Ustaz Fidaus. Sekarang, di atas Ustaz, di kanan Ustaz, di kiri Ustaz, ada gambar-gambar najis. Sebelah Ustaz, ada gambar darah. Di kiri Ustaz pula, ada gambar muntah. Jadi, gambar-gambar ini tergolong di dalam kategori najis yang ringan, berat, ataupun sederhana. Kita tidak tahu kan? Jadi, hari ini Ustaz akan lebih teliti kita mempelajari jenis-jenis najis. Jadi, kita boleh pergi kepada jenis najis tersebut. Jangan ketinggalan. Jom kita mempelajari jenis-jenis najis. Jom. Hai, inilah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian najis. Yang kedua, jenis-jenis najis. Yang ketiga, pembahagian jenis najis dan cara menghilangkannya. Yang keempat, perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Yang kelima, perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil. Yang terakhir, iaitu yang keenam, hikmah bersuci. Jadi, inilah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini.
Sebelum itu, izinkan Ustaz membacakan satu riwayat hadis. Jom kita pergi kepada hadis tersebut. Hai, inilah hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang terkena pada pakaian. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, basuhlah ia dengan gosokan ia dengan air serta siramlah ia setelah digosok, kemudian solatlah dengan pakaian tersebut. Riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Di sini Ustaz ingin menerangkan kita perlulah bersuci sebelum mengerjakan sesuatu ibadat. Jika kita tidak bersuci, ibadat yang kita lakukan itu tidak sah dan sia-sia kita lakukan tanpa mendapat sebarang ganjaran walaupun sedikit pahala. Terima kasih. Jom kita pergi kepada pengertian najis. Jom. Pengertian najis. Najis ialah segala kekotoran yang menghalang sahnya sesuatu ibadat seperti solat, puasa dan tawaf. Oleh itu, kita perlulah bersuci daripada najis-najis. Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis. Okey, kita mulakan dari sebelah kanan. Yang pertama, segala cecair yang keluar daripada kemaluan, iaitu kubur dan dubur. Yang kedua, binatang anjing. Yang ketiga, arak dan tuak. Yang keempat, hasil kacukan anjing atau babi dengan haiwan yang suci. Yang kelima, semua bangkai kecuali manusia, ikan dan belalang. Yang keenam, haiwan babi. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, susu daripada binatang yang haram untuk dimakan. Okey, inilah jenis-jenis najis. Oleh itu, kita perlulah mengetahui jenis-jenis najis supaya ibadat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hai, bersama Ustaz. Inilah pembahagian jenis najis. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis yang paling ringan, iaitu najis muhaffafah. Seterusnya, najis yang kedua ialah najis pertengahan, iaitu najis mutawassithah. Yang ketiga pula, najis yang paling berat, iaitu najis mukhallazah. Okey, Ustaz ada bagi contoh. Najis yang paling ringan ialah gambar baby, kencing baby. Seterusnya, najis pertengahan, contoh yang Ustaz bagi ialah darah, muntah dan air arak. Seterusnya, najis yang paling berat, contohnya Ustaz bagi ialah binatang, babi dan anjing. Okey, kita boleh pergi kepada pengertian najis dengan terperinci. Okey, jom kita pergi kepada najis muhaffafah, mutawassithah dan mukhallazah.
Seterusnya, kita pergi kepada najis yang pertama, iaitu najis yang paling ringan, najis muhaffafah. Okey, sebelum kita pergi kepada cara menghilangkan najis muhaffafah, Ustaz terangkan lebih jelas berkenaan contoh yang Ustaz bagi tadi. Contoh najis muhaffafah ialah kencing baby yang berumur 10 bulan ke bawah. Itu baru kategori najis yang paling ringan. Okey, kita pergi kepada cara menghilangkan najis muhaffafah pula. Yang pertama caranya ialah menghilangkan najis menggunakan kain kering. Seterusnya, yang kedua, renjiskan air mutlak, iaitu air yang suci, ke atas najis tersebut. Yang ketiga, lap sehingga kering dan pastikan najis yang tadi sudah bersih dan suci. Jadi, kita boleh pergi kepada najis yang seterusnya. Jom kita pergi kepada najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassitah. Inilah najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassitah, najis pertengahan. Cara menghilangkan najis mutawassitah ialah buangkan najis itu sebersih-bersihnya. Seterusnya, yang kedua, membasuh tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, warna dan rasa. Rasa tu jangan awak rasa gunakan lidah. Awak rasa tu cara dia, awak rasa sentuh pakai tangan awak. Rasa najis tu masih ada ke tak? Kalau tiada, barulah suci daripada najis. Itulah cara untuk menghilangkan najis mutawassitah. Kita pergi kepada najis yang seterusnya, iaitu najis yang paling berat. Inilah najis yang terakhir, najis yang paling berat, iaitu najis mukhallazah. Kita pergi kepada cara untuk menghilangkan najis mukhallazah. Yang pertama caranya ialah buangkan najis itu dengan sebersih-bersihnya. Seterusnya, membasuh sebanyak 7 kali air, iaitu yang pertama, air tanah, air yang bercampur dengan tanah, dan seterusnya kali kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam menggunakan air mutlak, iaitu air yang suci yang tak bercampur dengan tanah. Barulah bersih daripada najis mukhallazah. Contohnya, kita terpegang bangkai anjing. Bangkai anjing kategori najis mukhallazah. Jadi, kita harus menghilangkan dan mensucikan dengan cara membasuh dengan 7 kali air. Air yang pertama ialah air yang bercampur dengan tanah. Air yang kedua pula, dan ketiga, keempat, kelima, keenam, air mutlak, iaitu air suci daripada najis. Itulah cara untuk membersihkannya. Jom kita pergi kepada perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Contoh orang yang berhadas besar ialah perempuan yang keluar darah haid. Perempuan yang keluar darah haid
diharamkan melakukan solat fardu atau sunat. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf, iaitu tidak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh menetap di dalam masjid. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur. Seterusnya, orang yang berhadas besar diharamkan membaca khutbah. Seterusnya, orang yang berhadas besar diharamkan untuk bertawaf fardu atau sunat. Yang terakhir sekali, orang yang berhadas besar diharamkan membaca Al-Quran. Ingat tu, Al-Quran ialah kitab yang suci. Jika orang itu berhadas besar, diharamkan melakukan semua perkara yang Ustaz jelaskan tadi. Seterusnya, kita pergi kepada perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil. Yang pertama, orang yang berhadas kecil tidak boleh mengerjakan solat. Yang kedua, tidak boleh menunaikan tawaf. Yang ketiga, tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur. Yang keempat, tidak boleh membaca khutbah Jumaat. Yang terakhir sekali, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Itulah perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas kecil atau berhadas besar. InsyaAllah, ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar, kita dapat mempraktikkan perkara-perkara yang diharamkan ini. InsyaAllah. Wah, kita sudah sampai kepada hikmah bersuci. Kita pergi kepada hikmah bersuci yang pertama. Yang pertama ialah ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga kebersihan kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Seterusnya, kita pergi kepada hikmah bersuci yang kedua, iaitu dikasihi Allah Subhanahu Taala dan rakan-rakan. Apabila kita bersuci, kita akan dikasihi Allah Subhanahu Taala dan rakan-rakan. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah bersuci yang ketiga ialah menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Apabila kita bersuci, dalam masa yang sama juga kita menjaga kesihatan kita dan kebersihan diri kita. Itulah 3 hikmah boleh Ustaz kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syukur nikmat yang diberi kepada Allah Subhanahu Taala. Yang terakhir, Ustaz ingin membuat rumusan daripada semua pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita dapat mengenal jenis-jenis najis. Daripada sekecil-kecil najis sehingga sebesar-besar najis. Alhamdulillah. Seterusnya, kita dapat mengetahui perkara yang diharamkan ketika berhadas besar dan berhadas kecil. Jadi, kita perlu mengambil ilmu ini untuk pengetahuan diri kita seharian. InsyaAllah, ilmu yang Ustaz bagi ini diterapkan dan dipraktikkan
untuk awak semua, insya-Allah. Sekian daripada Ustaz Firdaus. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.